Dah masuk dah. Okay, Assalamualaikum ya. Salam. Sekejap. Apa? Apa nak tanya tu? Pasal satu, pasal sekejap apa? Pasal? Satu pasal circulation. Satu Okay. pasal circulation. Circulation tu, saya dah tanya apa? Saya tanya pendapat Mike. Okay. Macam mana nak pasal glazing tu? So tu Okay. Mike saja buat macam tu. So, tapi saya macam was-was sebab boleh ke buat parking dengan loading, parking dengan bus bay sekali? Maksudnya kat situ dia parking, kat situ dia pick up. Pick up. Untuk ni apa ni? Ni bukan ni untuk apa lokal? Untuk lokal ni lah kan? Local dengan local, semua local, feeder dengan intercity. Maknanya dia buat apa? Maknanya semua nak tukar jadi side parking. Tak, local saja side parking sebab glazing dekat yang dekat local tu. Kan yang itu yang buat isu side. glazing tu kan. Lepas tu? Itu buat side. Lepas tu yang kat bawah tu kan, yang kat feeder 3 intercity 5 tu asal-asal itu parking bus. Okay. Tapi Mike suggest tukar jadi bus bay, maksudnya platform. Tapi bila buat macam tu jadi parking bay saya, parking bus saya tak ada lah. Maksudnya dia sekali lah dengan bus bay. Tak apa ke macam tu bro? Apa je sebenarnya. Cuma nak kena tukar program boleh je, tak ada masalah. Oh, ini semua program juga. Okay. Cuma yang paling banyak kalau tanya saya, yang mana yang paling banyak sebenarnya? Bas. Intercity. Kan? Yang ni 1, 2, 3, 4. Dia kalau feeder dengan lokal ni 6 kan? Kalau buat semua intercity kat sini, Kat bawah tu. kalau lepas tu feeder dengan lokal, yang sini mungkin dekat sini boleh tambah yang lain. Maknanya kalau tak tahu tengah test sekejap. Macam tu kan saya ada lebih kurang. Mungkin sini boleh kalau nak buat yang soto sikit. Tambah sikit. Okay. Lepas tu yang bahagian sini dapat ada 3 yang lain. Di sini ke kan? Maknanya drop off ni mungkin dia ada sikit macam tu. Oh, drop off lokal. Sekejap, kenapa lokal kena ada drop off? Lokal ni biasa dia pick up macam bus stop pun. Oh, dia macam feeder juga ah. Sekejap. Saya rasa drop off lokal ni macam tak berapa diperlukan. Sebab dia boleh sekali kan. Maknanya lokal semua sini, feeder semua sini. Ataupun salah satu lah. Maknanya bas akan masuk dan pick up terus keluar. Sama juga. Maknanya feeder pun bas akan masuk dan macam feeder terus keluar. Maknanya ataupun kalau nak buat drop off mungkin boleh drop off yang intercity. Intercity lah itu. Sini faham. maknanya sini boleh buat parking dengan pick up untuk intercity kan. Cuma yang ni mungkin kalau boleh kalau boleh besarkan lagi lagi. Kalau boleh turn ni lagi ni dia lagi semua sebab. Apa? Oh, okey. Boleh tu. Macam tu jelah. So maknanya kalau ni mungkin macam tu.
Betul kan? Tapi kena tunjuklah, kena kontrol lah macam mana dia punya circulation tu kan. Susah. Oh, yang tu je kan nak tanya, Mat? Yang tu je? Ada lagi tapi tak ada benda nak tunjuk. Saya nak Okey, tak tanya. apa. Tanya je tanpa drawing. Tu, yang pasal site tu, Side, kan okey. dah dikurangkan 50% tu kan. Okey, betul. Lepas tu, so kalau RAM tu mesti akan terjejas juga kan bro? Betul. Lepas tu, saya ada RAM masalah dengan RAM tu. Saya nak maksudnya saya macam, saya kira-kira balik macam, macam apa, saya tak cukup macam tu lah. Maksudnya kan bas kan dia punya RAM kan special sikit daripada kereta. okey. Lepas tu saya punya bangunan tu, saya ingat macam tu. Dia jadi, dia macam, bila lalu kontur tu dia bukan, dia susah sikit lah. Lepas tu, boleh tak kalau saya nak buat, circulation tapi guna steel, tapi saya ada lah saya punya justifikasi dia. Guna apa? Circulation guna apa? Steel. Yang apa macam highway tu. Apa dia justification? Dia yang mana? Saya tak faham. Yang tu itu yang circulation yang dekat mana? Bas ke kereta? Yang bas. Bas kalau yang saya buat dua-dua. Bas yang mana? Bas yang dekat Intercity punya pickup. Situ. Maknanya dia terapung lah. Terapung. Dia punya justification apa dia? Justifikasi. Sebab satu sebab saya ratakan bahagian building tu. Okey. Jadi bila ratakan bahagian building tu, bila nak buat ramp, saya kena buat banyak, sebab bas saya kena buat banyak macam apa? Turun straight macam tu. Tapi bila buat macam tu dia jadi tinggi dia punya ikut apa? Okey. Dia jadi panjang circulation tu. Yalah, tapi kan sekarang dalam kes ni daripada macam tu dah jadi macam tu dah. Tu siapa punya angin tu? Oh, depan kipas. Tak ada. Kan. Macam sekarang kan dah jadi macam tu. So maknanya lagi senang lah kalau in term of circulation tu lah. Itulah. Sepatutnya lah. Tapi kena tunjuk lah kalau yang ada naik, yang ada turun straight tu, patutnya kena tunjuk lah kat Azam. Sebab sekarang, okay, cuba tengok ni Yang ni straight. Yang ni rata kan semua ni? Mana bro? Sebab sekarang ni tak. Yang kat tepi tu mesti rata. Semua ni adalah rata. Sini? Start masuk drop off feeder dengan Intercity tu. Itu dah menurun sikit. Sini turun. Lepas tu sini? Sama? Ni dia menaik balik. Sini naik balik kena tunjuk lah dalam dia. Tak ada pun. Tapi itulah kan dia nak masuk bro. Dia nak masuk tapi tengah naik macam tu. Macam dia nak masuk parking tapi jalan tu tengah bukit. Sekejap, Cok. Itulah sebab kenapa nak buat dia punya yang macam tu. Maknanya dia masuk parking tu dah straight dah. Boleh je, tak ada masalah. Okey lah. Okey. Cuma nanti kena lukis lah macam mana dia punya section. Maknanya mungkin akan jadi macam tu kan. Betul? Betul. Boleh je tak. Cuma yang ni bawah sikit mungkin akan jadi. Yang ni memang macam tu kan. Lepas tu yang ni yang dia bergabung, betul? Betul. Okey je, tak ada masalah pun. Okey. Lagi? Tu je? Lagi. Soalan. Lepas tu untuk terminal tingkat 2
Okey. Boleh ingat ke saya nak saya hantar PDF? Apa ada je lah. Ada berbeza tak dengan itu? Sekejap. Saya ada edit sikit tapi edit minor je lah. Okey, tak apa dia. Bagi lah. Hmm. Lepas Maya ni siapa? Bye. Bal nak bagi Nurul ke nak tanya macam Maya? Bye. Tu. Kedua. Dua-dua. Bagi saya lah Nurul. Okey, sekejap tengah PDF kan. Kalau ada SketchUp bagi sekali lagi bagus. Okey. Dah hantar belum? Okey. Kita jejak. Apa bezanya tu? Oh ni yang ni ke mana? Itu terminal tingkat 2. Tingkat 1. Terminal tingkat atas. Yang ni lah, yang ni bahagian tingkat atas. Yang ni jambatan ni ke mana? Pedestrian Jambatan punya tu tu, ke yes. Okey. Lepas tu saya ingat nak tambah plaza Plaza kat atas. dekat atas maksudnya dekat luar bangunan. Okey. So dia akan jadi macam balkoni lah. Okey. Tapi saya tengok side plan dia macam lebih setback. Tak boleh. Tak apa kan? Tak boleh. Sorry. Tak boleh lah. Dia kalau pedestrian Walaupun biasa dia boleh lah. atas Tak boleh. Atas. Dia macam ni. Setback ni dia sampai atas. Okey Kalau boundary line baru boleh bawah. Basement. boundary line. Tapi sebenarnya sebaiknya semua memang setback lah. Melainkan yang memang public punya yang dekat luar kan. Itu tak apa. Macam yang pedestrian ni kalau keluar tak apalah. Sebab dia memang keluar je. Tapi kalau yang ni dah sekali dengan bangunannya, tak payahlah. Banyak ke lebih setback ni? Kalau buat besar tu tak lebih lagi. Tu 3 meter. Lebih 3 meter? Yang saya buat tu 3 meter. Yang ni belum lebih lagi? Tambah tu. Koridor. Itu belum lebih lagi. Ataupun buka je lah bahagian ni. Perlu tak ni? Oh tak boleh. Buka. Mana buka. Yang ni tak payah lah. Yang bahagian kios ni boleh buka. Faham? Maknanya sebab ni pun buka. Maknanya buka ni, yang ni bagi open. Plaza tu dia akan jadi besar sikit. Kios, macam kios ni pun buat dia Dua entrance. lah. Tapi kios lah. Macam kios lah orang boleh lalu. Ni dia akan jadi macam tu. Okey, faham. Kan betul tak? Betul. So, percuma je kalau tengok, kalau macam tu dia tak ada dinding. Perlu ada dinding tak? Tak ada aircon kan? Ada pintu kan? Ada aircon, ada pintu. Kalau ada pintu buat macam ni lah. Kedai jangan buat kios lah. Buat kios lah. Buat berdinding semua. Yang ni pun buat buka. Maknanya buka yang ni je. Tapi dinding tu kat sini. Maknanya pintu semua adalah sini. Ataupun lepas tu kalau boleh tiket machine ni mungkin adjust ke sini ke. Dia dapat opening sini besar sikit. Buat keyboard sliding door yang automatic tu kan macam tu ke. Yang ni pun sama juga macam tu. So maknanya kalau sini semua buang. Okey je. So maknanya dapat lah. Pasal tak ada lah kita kacau setback. So maknanya kalau dinding dia dalam tu je kan. Kalau yang bahagian glass ke apa lah. Sebab ni besar ni berapa? Lupa. 2 meter kan? Mana bro? 2 meter. Besar tu. Kena buka lah sikit situ. Okey, lagi? Okey, tu last. Saya dah cari dah portal frame yang bangunan yang bentuk L. Tapi tak jumpa. So,
boleh ke kalau kita buat construction, saya ada 2 bangunan tu kan. Saya buat construction, dua-dua tu construction lain-lain. Tapi still high tech lah. Maksudnya yang portal frame tu, Jom. Yang portal frame itu yang mana yang dia tak ada bentuk L? maksudnya Untuk yang ni lah. untuk yang saya nak ingatkan saya nak buat portal frame yang tu. Okey. Tapi dia tak ada yang bentuk L punya. Buatlah bentuk L kalau dia kadang-kadang benda ni bukanlah kita nak kena dulu korang kena implement apa yang ada. Kita bukan nak ambil bulat-bulat. Lepas tu adjust ikut, lepas tu dia ikut logik. Benda tu kalau kat sana boleh konstruct, maknanya kat bangunan kita pun boleh konstruct. Benda tu kena ada ikut dia punya logik kan. Betul tak? Dia janganlah kalau dia bukanlah apa benda yang dalam kita punya case study atau kita punya present, kita punya apa kata case study dan juga kita punya present study tu kita nak kena ambil bulat-bulat, bukan macam tu kan. Dia kena apa kata, kena ambil elemen. Lepas tu yang mana perlu enhance, tapi benda tu kena logik lah. Sebab construction ni kalau semua orang buat yang sama, memang semua daripada dulu post and beam je lah. Kita takkan ada steel punya structure ataupun kita takkan ada yang pening-pening ni kan. So maknanya benda tu, kalau benda tu logik, kita ikut rule of thumb dia yang betul, kita ikut method dia yang betul. Walaupun benda tu tak ada lagi, tapi benda tu logik nak buat, jalan lah. Dia tak salah pun. Cuma yang penting kita ada justification ataupun kita, maknanya benda tu construction method, dia propose construction method tu boleh nak buat. Tapi kita kena tunjuklah benda tu boleh nak buat kan. Boleh? Boleh. Lagi? Apa soalan lagi? Itu saja. Okay. Tak apa, buat dulu. Tapi ni kena buat. Lepas tu banyak-banyak tadi yang tunjuk 3D mak seorang tadi. Kalau next senang lah kalau 3D ni kita nampak form, kita nampak macam mana rupa agak-agak elevation dia macam mana. Kan? So, kalau boleh tunjuklah benda tu. Okey. Sebab nak tak nak kalau tak tunjuk sekarang memang kita akan tunjuk hari Senin je lah. So benda tu makin lama masa makin singkat. Siapa buat tunjuk 3D tadi? Mat. Ni. Okay. Dia simple je, bukannya 3D yang macam ni, tapi at least kita nampak konsep dia macam mana, dia punya structure dia, bagai semua macam ni kan. Macam mana dia punya idea dia. Lagi dia bukanlah 3D yang saya maksudkan 3D yang komplit tak. Faham. So kat mana macam mana dia potong dia nampak. Macam mana dia potong tu benda tu dia lagi nampak lah. Dia macam ni dia tak adjust ni apa? Tu side tak baiki lagi apa? Side tak baiki lagi. Tapi kalau nak baiki pun memang tak susah pun ambil yang ni. Scale 0.5 dah. So sebetul-betul dia side kita jadi macam tu je sebenarnya. Nampak? Macam tu je lah. Lepas tu kita arrange je balik ikut tinggi dia boleh semua. So daripada 1 dia jadilah 5. 0.5 kan? 500. Sama je lah. So benda tu dia jadi landai. Bukan landai sikit, dia jadi landai banyak lah. Okay. Boleh? Boleh insyaAllah. Okay. Bagilah. Okay Maya. Okay, terima kasih. Okay, buah. Alright. Bagilah. Kita pergi. Okay, Balkis. Tengah sen tu. Tengah sen. Okay, sekejap. Kita keluar dulu. Lepas ni kita start baru. Okay. Sebab kalau tak nanti padam enggak. Okay, sekejap lagi masuk balik. Okay, Assalamualaikum. Salam. Betul lah. Dah. Okay, Assalamualaikum Balkis. Salam. Allah, apa yang baru je? Plan saya tukar sikit. Okay, tak apa. Asalnya yang
Asalnya yang depan bangunan yang bahagian komersial tu kan saya buat parking tu kan. Ni. Nampak tak bro? Komersial sini lah. Yang situ. Komersial bukan ni ke? Kanan yang besar. Yang ni lah. Depan ni Saya buat parking. Lepas tu saya baca yang madam tulis komen tu. Okey. Dia komen apa? Lepas tu madam bagi suggest bangunan ni lah untuk buat case study. Lepas tu bila tengok balik bangunan ni macam kenalah dengan saya punya konsep. Lepas tu sebab saya kan buat gateway, more on welcoming. Okey. So instead of depan tu saya buat parking, saya terus jadikan tu Plaza terus. Kiranya drop off jauh sikit daripada bangunan. Dia kena dia kena masuk ke plaza lah. Okey, tak apa, bagus. Macam ni lah. Cuma nak kena tapi ni jalan kan? Lepas tu mana jalan? Dah tukar. Drop off akan jadi ke sini, dia akan masuk ke bangunan komersial. Lepas tu kat sini sebab itu kan masuk sini kan? So tukar masuk kat belah sini. Okey, tapi bila masuk dia kena ada satu lobby lah dulu. Kalau saya buat kat tengah-tengah tu saya ganti entrance dia tu tengah-tengah. Sekejap saya buka kejap. Ni yang lama kan? Kat plan tu yang lama, tapi saya cuma naikkan matching dia nak tengok bentuk je. Maknanya matching dia akan jadi gitu lah kan? Dia punya lobby dia betul? Dalam segi 4 tu, sepanjang-panjang tu akan jadi plaza yang besar. Yang ni yang kotak tu? Yang tu dia punya entrance. Entrance kat situ lah. So maknanya akan ada 2 kedai yang di-convert jadi entrance lah. Dia akan jadi satu lobby kat sini. Baru okey. Kat sini kena ada something yang welcoming lah sini. Plaza main betul-betul garden ke apa kan. Kena buat macam ni, main macam ni. Ni apa ni? Ni bangunan, ni proposal kan? Bukan buat kan? Siap lah? Ada bangunan siap tak ada? Bangunan betul lah bro. Sebelah tu bangunan ni. Tak lah, ni lender ni. Bangunan dia. Ni bangunan betul kan? Stephen Hall Beijing. Stephen Hall Beijing? Beijing? Oh. Dia punya linkage banyak Tapi saya tak boleh nak buat linkage kat atas sebab bangunan saya tak tinggi pun. So itu yang nak buat linkage macam ni tu? Lepas tu buat lah, maknanya sini mungkin dia boleh gabung ke. Kalau pedestrian dia masuk macam mana? Pedestrian dia masuk atas bawah? Daripada first floor dia akan turun ground floor. Dekat dalam? Dekat luar. Why not kalau nak bagi nampak macam betul-betul nak main
betul-betul nak fokus dekat pedestrian ni kan. Buat je lah link yang macam tu. Mungkin sebenarnya dia boleh jadi gitu kan. Dah hilang line tu. Mungkin dia boleh jadi macam tu. Contohlah kan. Dia okey juga pedestrian. Lepas tu kat sini pun dia ada view something yang dia boleh tengok plaza bawah. Sepanjang-panjang jalan dia ada view yang maksudnya pedestrian tu bro terus cross road ke apa? cross road luar. Oh ni luar ni apa? Road ni ke road besar? Saya tanya soalan saya tanya yang bro buat tu, yang bro cadangkan tu. Kalau idea dia sampai luar lah, sampai luar side lah. Tapi kalau nak buat cross sampai luar tu tak ada masalah, boleh je. Masa dia macam berat tu. Oh betul. Dia maknanya kalau nak sampai luar mungkin ada, tapi dekat sini pun akan ada satu lobby, dia boleh turun bawah lah. Ni pun sama, dia boleh ada lobby, lepas tu dia turun bawah lah. Macam tu lah. Kan? Lepas tu dia cross lah. Yang ni boleh sampai ke masjid, yang ni boleh sampai ke cross sampai jalan ke Usim kan, contoh. Bagus juga. Daripada sebab jalan tu besar. Cuma dia kalau dia cross tu mungkin dia tapi yang ni dah tinggi lah. Dia kena okey lah. Dia kena tinggi lah macam proper punya ni. Boleh, tak ada masalah. Ni apa boleh building kan. Cuma je bila tu kena tahulah benda ni semua ada structure. So structure dia nak buat macam mana. Dan macam mana mungkin structure tu nak diintegratekan dengan kita punya plaza. Structure tu nak integrate plaza sini. Macam mana structure tu dia nak masuk dengan jalan. Betul? So benda-benda tu nak kena, bukanlah nak kata fikir in detail, tapi mana sebab patutnya detail building, tapi kalau dia boleh buat sekali yang tu nice juga. Mungkin lepas tu macam ni junction ni dia akan jadi besar sikit, dia boleh ada turun terus ke plaza. Ataupun dekat sini sebab saya pernah alamat apa dia ada dekat saya pernah pergi Seoul Garden ni. Seoul Garden makanan, salah. Bro lapar. Wah, lama. Saya tunggu kurang belanja Seoul Garden. Ni. Dekat Seoul, dia ada pedestrian yang macam ni. Kat atas. Nampak? Macam flyover bro. Yes, tapi ni semua jalan. Ni semua tempat orang nampak jalan. Saya pernah jalan tadi. Dia daripada stesen ke stesen tau. Dia daripada sebab Seoul ni dia punya apa kata? Dia punya public transportation dia bagus. So even kalau orang tak nak guna dia ada daripada Seoul station sampai jalan mana, sampai dia boleh jalan sampai jalan tahu semua, cuma dia ada dalam 1 ke 2 session ke dia dalam 2 ke 3 session macam tu je. Lepas tu dia ada turun dia naik kan. Dia ada bahagian yang ada lift, macam bulat ni ada lift. Yang lain tangga. Nampak macam mana dia integrate kan. Sebab yang bagusnya saya berjalan macam Seoul, macam saya pergi Beijing. Banyak tempat yang pergi, diorang ni pedestrian friendly tau. Dia nampak macam lebih utamakan pedestrian. Benda-benda dia something yang pedestrian friendly yang tu yang dekat Malaysia ni dia kurang. Adalah dekat KL ada. Mungkin sebab saya pergi Seoul lah. Tapi sekarang ni kita dekat Nilai. Tapi kita boleh apply benda tu kat dalam kita ni bangunan dan persekitaran lah. Dalam kes ni untuk pedestrian yang nak masuk ke site. Kan? So mana kita dalam kes ni kita ada jalan yang sini. So dalam kes ni kita ada jalan gitu. So situlah mana kita nak invite yang kat sini jangan dengan kat sini. So dekat ataupun kalau dalam kes ni tadi dia cross kat situ kan lebih kurang. So kita boleh tarik lah. Betul?
So dia bawa lah. So dekat sini kita ada garden, kita ada full garden kat sini yang boleh. Ini apa? Ini daripada mana? No. Tu escalator, maksudnya dari kontur yang level yang belah atas turun bawah. Itulah yang saya cakap kat luar tadi. Oh, yang ni lah benda kat luar. Maknanya benda-benda macam ni dia boleh integratekan macam tu lah. Maknanya pada atas ni. Tapi tu lah daripada dia masuk dalam bangunan. Why not masuk dalam, maknanya dia daripada elevated ni tanah kan. Daripada elevated punya walkway. Mungkin dia ada lobby sikit kat atas. Dia turun kat bawah pun dia ada lobby dia juga. Tepi-tepi ni semua penuh dengan dia punya kan. Tepi ni penuh dengan, tak kisahlah dengan shrub ke, dengan dia punya garden lah, ada riba dia. Payung ke, ada wakaf ke, apa pun terpulang lah. Tapi kat sini, sebab macam mana pun dia better macam ni, sebab sini tempat orang kumpul kejap, kadang dia nak tunggu, dia nak rehat ke apa, dia duduk kejap. Lepas tu baru jalan ke bangunan. Baru jalan ke bangunan. Yang ni dia jalan kan, macam daripada Usim. Tak, sebenarnya daripada, kau tahu korang tahu tak, daripada Usim tu nak jalan ke sini sebenarnya, kalau kita ada, sebenarnya tak jauh pun, kalau kita ada proper yang pedestrian, sebab masa kalau saya berjalan, kalau tempat yang orang kata, kalau saya pergi melancong tempat-tempat yang di pedestrian friendly ni, kita boleh jalan sampai 20-30 kilo sehari. Betul, serius. Sebab benda tu dia inviting, kita jalan dia seronok, So benda tu yang saya perasan kat Malaysia ni kurang lah. Even kalau masa saya pergi China, even bukannya dekat Beijing pun, masa saya nak pergi, tapi kawasan pelancong lah, masa nak naik masa dekat dia atau apa kawasan mountain. Aku je apa nama dia? Mount Hua, ya. Huashan, yes. Lebih kurang tu. Imagine kalau daripada sini masa ni kan, dia masa daripada kita naik mula naik kereta api. Lepas tu dekat kereta api dia ada satu macam public area yang besar tempat orang kumpul. Lepas tu baru ada macam kereta ke, ada taksi ke, ada bas ke. Untuk bawa ke kaki bukit tu. Macam tu. Lepas tu dekat situ pun, bawah dia pun dia ada macam satu public space yang besar. Yang mana dia invite, mana ke kanak, memang ada orang jalan daripada sini, jalan terus ke sini, berapa kilo. Buruk ni. So memang kat situ ada orang jalan. Dia cuma tu lah, walaupun benda dia memanglah tempat pelancongan kan, tapi benda ni kita tak tahu, benda ni dia mungkin boleh jadi juga, walaupun imagine kalau sebab yang ni adalah transportation hub dan dia adalah something yang berkaitan dengan transit lah. So dalam benda yang sama, dia dalam kategori yang sama dengan benda ni. Dia kalau ikut kan, dia punya station ni, design ni biasa je station tu, tapi dia punya selesa dia tu. Dan benda-benda yang berkaitan dengan public space, public realm yang menyebabkan orang nak berjalan dekat sini. Jadi kalau berjalan tu, kalau kita pergi saya tapi tu lah feel dia lain kan. Kalau saya pergi KL, jalan macam tak apalah, naik motor lah kan. Kalau berjalan kita rasa malas. Tak tahu lah dia psikologi, mungkin sebab tempat kita panas ke apa. Diorang pun panas tapi sebab diorang tak berpeluh sangat Dia panas kering. Kita ni panas basah, so ketiak bau sikit lah. Tapi benda yang sama lah. Tapi maknanya kalau kita dapat bawa daripada Usim punya ni, so saya tak langsung normally mungkin jimat Pelebat punya ni ke, daripada masjid ke datang kan, daripada Manipal. Tapi daripada Manipal mungkin daripada luar ni ada satu tangga dia untuk naik ke situ lah. So maknanya kalau yang mungkin pedestrian yang ground punya, mungkin sebenarnya dia boleh access daripada dalam site saja. Maknanya sebab sini jalan kan, ataupun site ataupun kat sini je lah. Tapi kalau yang daripada ni dia tak payah lintas, tapi kalau dia berusim dia kena naik atas pun boleh juga.
maknanya lagi nampak linkage tu sebab yang ni idea dia kalau satu bridge dia jadi macam bangunan biasa sebab banyak dah bangunan satu bridge. Tapi kalau dia boleh bawa lebih tu kita memang nampak kan yang bridge tu macam mana. Bridge ni boleh masuk dalam kita punya idea, masuk dalam kita punya section. So benda tu dia boleh jadi dia boleh jadi lagi menarik macam tu. Betul tak? Okay. Lepas tu apa lagi? Saya rasa benda ni tak ada masalah, tambah dia boleh jadi menarik lagi. So bawah plaza tu sebab sebelum ni saya tak ada basement parking. Okay. So saya ingat basement parking saya nak letak bawah plaza tu. Jadi saya bawah plaza bukan bawah bangunan. Kenapa tak nak bawah bangunan Jauh lah daripada tapi still jalan kita tu. Dia memang jauh daripada jalan tapi kita ada ramp. Ramp ni bukan kan? Tapi still dia kena lalu bawah plaza tu juga bro. Yalah, tapi kalau plaza pun dia still kena lalu bawah plaza. Tak, satu lagi sebenarnya kenapa parking ni bukanlah dia bagus letak bawah bangunan sebab kita sebenarnya jimat korek lah. Kalau kita letak parking bawah, kita jimat excavation lah. Kalau kita letak bawah plaza, maknanya kita akan tambah. Contoh macam ni lah. Okay. Color lain lah. Color sama je. Lain lah masuk. Kalau apa. Okay, contoh kita punya bukit contoh kan. Okay, dah landai sikit lah. Okay. Kalau benda tu bawah bangunan, kita punya structure adalah structure yang sama. Cuma kita extend dia ke bawah. Tapi, kalau kita buat bawah plaza, contoh yang ni memang dah ada dah ni. Plaza kita nak collect bawah ni. So, kita akan buat satu yang lain lah. Kita nak kena ada something yang baru kat sini. Cuma dia in term of mungkin yang bagus dia macam ni kita tak payah nak kaitkan, kita tak payah nak pening nak kaitkan kolom bawah dengan kolom atas lah. In term of dia punya sustainability memang kalau kita letak kat bawah ni dia lagi better lah. Sebab apa? Kita boleh integratekan dengan bangunan atas. So maknanya in term of dia punya excavation site and site excavation tu kita akan main dekat belah-belah situ je lah. Betul? Yang tu lah, yang tu terpulang. Tapi apa-apa nak buat pun dia kena ada justification. Saya benda ni saya tak kisah sangat. Kalau boleh justify betul the needs of yang kena letak bawah plaza tu, saya okey insyaAllah. Tapi kena keluarkanlah dalam strategi kenapa kita loketkan dekat situ. Betul? Sebab atas tu kat dia bangunan. Melainkan kita memang perlukan satu kawasan parking yang besar. Yang mana kat bawah bangunan tu pun ada parking lain. So maknanya sini semua plaza. Macam tu lain lah nak tak nak kita memang kena godek betul? Sebab bangunan saya kurus. Bangunan kurus, kita boleh main dengan satu. Mungkin dia boleh turun sini, dia boleh naik kat situ. Untuk obstaculation contohlah, ataupun turun sini naik sana. Maknanya dia jadi two way tapi semua jadi macam tu lah. Contoh. So tangga semua kat tepi. Tangga tu mungkin tinggi tangga kat atas. Mungkin tangga ke bawah dia jadi lain sikit kan. Mungkin tangga ke bawah kita boleh letak ke sini ke kat sini ke. Kat mana-mana mungkin kat tepi bawah tu kan ada tangga sikit ke tak tahu lah. Terpulang lah macam mana dia kena godek dulu. Kena ada drawing dulu kan. So gitu begini. Okay, lagi Hafiz? Lepas tu bro, macam mana nak tahu lift apa yang perlukan motor room dengan yang tak perlu? Dia lift ni dia sebenarnya dulu perlu. Kalau yang hydraulic punya lift, dia biasa cuma benda tu biasa kat bawah. Dia ada satu bilik kecil kat sini kan. Location dia kalau yang puli punya lift, benda tu dia kat atas. So maknanya kalau bangunan itu dia akan ada satu macam motor room kat atas. Yang ni dia punya macam control tu kat sini.
Dan dia kat sini dia akan dekat bawah sikit sebab dia kan ada hydraulic punya mesin kat situ. Sebab dia akan pump naik atas kan. Yang ni dia akan pull. Yang bukan salah. Ini pull biasa macam air peligi lah. Dia pull macam tu je. Dia pull macam tu je kan. Macam tu lah. Decide lah. Itu tu pula. Dia punya idea macam tu lah. Tapi in term of kalau capacity yang lagi tinggi, yang kalau in term of lift, kalau pengalaman yang ni lagi kuat lah. Tapi yang ni pun yang baru-baru banyak je kuat. Semua standard lah. Sebab yang ni memang lagi ni. Tapi biasanya untuk bangunan yang rendah banyak guna ni. Kalau untuk rumah banyak orang guna ni. Tapi cuba kena check dulu yang mana yang lagi high occupant punya ni lah. Sebab lift ni pun kalau tak pandai jaga takut jadi macam Tamhidi lah. Berapa kali lift tu rosak kan. Sebab terlebih ramai. Tulis dekat dalam lift boleh 20 orang tapi lift ni 8 orang. Lebih pada 8 dah 6. So benda tu macam tak ada. Tu pun kat situ pun masalah lah juga. Betul? So yang tu korang kena ni lah. Kena study dulu yang tu. Okay, apa lagi soalan? Okay, jap, cop. Cuma yang tadi korang yang satu ni kena ada bilik kat bawah lah. Kalau yang ni kena ada bilik kat atas. Bila cakap pasal ada bilik kat atas, maknanya kena ada. Atas tu maksudnya dia tak perlukan. Biasanya rooftop lah. Sepulang lah, sama ada rooftop kalau flat ataupun dia dalam bumbung pun dia tak ada masalah. Tapi dia kena ada access in case apa-apa. Maknanya ada lift ke ataupun dia ada manhole yang mana orang boleh panjat. Ada cat ladder yang orang boleh, ada manhole lah kalau orang panjat tengok ceiling kadang bukan ada tangga naik atas pun. Tapi dia ada manhole yang orang boleh panjat, boleh naik, repair kan. Tu benda itu. Tapi yang kalau orang umur tak ada dah ni, dia tutup sikit lah. Okay, lepas tu? Tu je? Tak ada dah kot bro. Tak ada dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, buat dulu. Nanti apa-apa, dia suruh je lah. Okay. Terima kasih bro. Sama. Tu dah nak pukul 1 dah. Kalau so mungkin sesi pagi habis kat sini lah. Nanti start balik pukul 2. Pukul 2 sampai 4 korang tak ada lah kot. Tapi kalau korang kalau korang nak join yang pukul 4 tu sangat digalakkan lah. Mana tahu ada benda lagi. Okay, Balkis, Tika, Maya, thanks sebab ada sampai habis. Terima kasih. Okay, sama. Kalau apa-apa beritahu lah. Okay, Assalamualaikum. Salam.